Salam sejahtera. Nama saya Somrudi, anak perempuan Sotin. Hari ini saya ingin membentangkan laporan untuk tugasan 2 kami. Hari ini saya mewakili kumpulan saya, iaitu saya Somrudi dan rakan saya Pawitra Sri untuk membentangkan tentang laporan temu bual guru Bahasa Melayu berkaitan teknik dan kaedah yang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Okey, seterusnya. Untuk pendahuluan, komunikasi ini merupakan peranan penting dalam kehidupan manusia dan penguasaannya mempengaruhi keberkesanan kehidupan manusia yang dikatakan oleh Saidatul Nurnis pada tahun 2011. Komunikasi juga merujuk kepada pertukaran dan pengajaran maklumat daripada seseorang kepada orang lain. Komunikasi juga dapat menghubungkan dua belah pihak bagi tujuan menyampaikan maklumat. Perkara ini dinyatakan oleh Muhammad Yusof pada tahun 2011. Seterusnya, proses penghantaran mesej daripada penghantar kepada penerima dikenali sebagai komunikasi. Jadi, komunikasi ini berkesan hanya akan berlaku apabila penerima memahami mesej yang dihantar dengan tepat. Komunikasi dan interaksi di dalam bilik darjah adalah penting dalam usaha mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Proses komunikasi berlaku dalam hampir segala jenis aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Perkara ini dinyatakan oleh Mok Sun Sang pada tahun 2000. Seterusnya, untuk sorotan kajian, kami sebagai pengkaji telah melakukan sorotan kajian ke atas tajuk yang telah kami lakukan. Jadi sorotan kajian yang kami dapati melalui artikel Puan Zanariah Ibrahim pada tahun 2017. Dalam kajian yang bertajuk analisis lakuan bahasa direktif guru pelatih dalam komunikasi di bilik darjah. Melalui artikel ini, beliau telah menyatakan bahawa didapati guru pelatih IPGM mengamalkan pelbagai bentuk lakuan bahasa direktif dalam komunikasi di bilik darjah. Sewaktu berlangsungnya proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam kepelbagaian bentuk amalan lakuan bahasa direktif ini diujarkan oleh guru pelatih IPGM untuk memastikan aktiviti yang dirancang berjalan lancar dan untuk mengawal disiplin murid ketika melaksanakan aktiviti. Sorotan kajian yang seterusnya ialah melalui kajian Farah Nur Abdul Hamid pada tahun 2015. Jadi beliau telah menjalankan kajian yang bertajuk analisis struktur fokus dalam komunikasi arahan guru dalam bilik darjah. Menurut beliau, kajian ini menguraikan penerapan penekanan yang diberikan terhadap ujaran arahan guru dapat membantu murid memahami arahan guru. Oleh yang demikian, murid akan lebih cepat memahami arahan dan akur dengan arahan dengan cepat dan juga dapat membantu guru melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, untuk objektif kajian kami, iaitu nombor 1, mengenal pasti kepentingan komunikasi dalam bilik darjah. Dan kedua, menganalisis teknik dan kaedah yang digunakan oleh guru dalam membentuk pengajaran bahasa Melayu yang berkesan serta mencapai objektif harian mereka. Seterusnya, untuk bahan kajian ini kami melakukan kepada 2 orang responden, iaitu merupakan guru bahasa Melayu. Seterusnya, bahan kajian, minta maaf untuk kaedah kajian. Kajian ini menggunakan kaedah temu bual, iaitu untuk mengumpulkan maklumat
Okey, proses temubuan ni dilakukan bagi setiap guru dirakam melalui perisian Microsoft Teams oleh pengkaji. Okey, setiap teknik dan kaedah yang dibincangkan oleh guru bahasa Melayu yang ditemubuat oleh kami sebagai pengkaji menjadi konteks kajian telah direkodkan menggunakan teknik rakaman. Okey, seterusnya untuk batasan kajian, pengkaji hanya menjalankan kajian terhadap 2 orang responden sahaja. Okey, seterusnya pengkajian juga hanya menemubual tentang teknik dan kaedah berkomunikasi dalam bilik darjah. Okey, hasil temubuan tersebut boleh dilihat di bahagian lampiran. Okey, data yang terpilih akan digunakan untuk dianalisis dan terakhir pengkaji akan menghuraikan teknik dan kaedah yang dinyatakan oleh guru yang ditemubuan mengikut huraian yang diberikan oleh guru tersebut sahaja. Okey, untuk seterusnya, untuk dapatan kajian yang kami peroleh daripada responden 1 dan responden 2. Okey, untuk responden 1, teknik dan kaedah yang digunakan oleh beliau ialah teknik bercerita. Okey, menurut responden 1, beliau menyatakan bahawa bercerita melibatkan aktiviti-aktiviti yang menceritakan semula perkara-perkara atau peristiwa sama ada, imajinasi, tradisi atau kisah benar. Seterusnya, beliau juga menyatakan bahawa strategi ini boleh meningkatkan minat dan membina aspirasi serta menikmati kesusasteraan. Responden 1 juga menyatakan bahawa beliau akan menyediakan suasana yang selesa dengan menyuruh pelajar-pelajar duduk dalam bulatan. Okey, kedua, beliau akan memastikan ceritanya boleh didengari dengan jelas oleh semua pelajar. Okay, responden 1 menyatakan melalui penemubuan tersebut bahawa guru perlu bercakap dengan kuat dan jelas serta intonasi yang sesuai. Selain itu, guru perlu memastikan pelajar memberi sepenuh perhatian semasa bercerita. Dan akhirnya, pelajar juga akan diberi peluang untuk membuat catatan bagi pembincangan kemudiannya. Seterusnya, teknik dan kaedah kedua yang digunakan oleh responden 1 ialah teknik perbincangan. Menurut beliau, perbincangan merupakan proses aktif yang melibatkan guru dan pelajar dalam persekitaran pembelajaran. Situasi wujud di mana guru membentuk suatu pandangan dan harus berkebolehan memudah cara pelbagai pertukaran idea dalam kalangan pelajar. Responden 1 juga menyatakan melalui temubuan yang dilakukan oleh pengkaji bahawa beliau memberi contoh salah seorang tokoh iaitu tokoh Olik et al. Pada tahun 2007 berpandangan bahawa perbincangan merupakan teknik atau kaedah yang boleh meningkatkan kemahiran pemikiran dan pertuturan pelajar serta dapat merangsang pemikiran analitik. Akhirnya, untuk teknik ini, beliau mengatakan bahawa perbincangan digunakan oleh guru untuk mencapai 3 objektif pengajaran iaitu meningkatkan pemikiran dan membantu pelajar membina kefahaman kandungan iaitu merangsang pelibatan serta membantu pelajar menguasai kemahiran komunikasi dan proses pemikiran mereka. Seterusnya, melalui dapatan kajian yang kami peroleh daripada responden kedua ialah responden kedua menyatakan bahawa teknik dan kaedah yang digunakan oleh beliau ialah pengajaran dan pembelajaran secara berkumpulan. Okey, menurut responden kedua, saiz kumpulan yang ideal merupakan elemen yang perlu diberi perhatian. Sebagai contoh, sesebuah saiz kumpulan yang sesuai dan praktikal adalah antara 6 hingga 8 orang. Selain itu, susun atau bilik merupakan elemen yang penting juga. Menurut beliau, guru perlu memastikan pelajar menghadap satu sama lain dan tidak diganggu dengan aktiviti lain dalam bilik darjah. Pelajar perlu disusun atau berbentuk bulatan, separa bulatan atau berbentuk U. Amat sesuai kerana ia memberikan kuasa ataupun otoriti kepada guru atau ketua yang akan mempunyai kebebasan untuk bergerak. Untuk elemen yang terakhir dalam teknik perbincangan ini adalah pemilihan topik.
Menurut responden kedua, topik boleh terdiri daripada tugasan atau pengajaran secara berterusan di dalam bilik darjah, seperti tentang mana-mana topik, subjek, pelbagai tahap perkembangan dan umur pelajar. Dan menurut responden dua, yang pentingnya adalah topik yang relevan dan dapat merangsang minat pelajar. Seterusnya, teknik dan kaedah kedua yang digunakan oleh responden dua ialah bermain. Main merupakan satu konsep yang kelihatan mudah tetapi sebenarnya sukar untuk didefinisikan. Contohnya, menurut Fromberg 1987 mengatakan bahawa secara umumnya main adalah simbolik bermakna menyeronokkan, sukarela dan bermotivasi intrinsik, berperaturan dan berbentuk spesifik. Menurut responden 2, bermain juga merupakan satu kaedah terancang dan berstruktur bagi memberikan peluang kepada pelajar untuk belajar dalam suasana yang tidak begitu format, menyeronokkan, bebas dan selamat selain melahirkan perasaan meneroka serta mencuba dan meningkatkan kemahiran. Pada akhir sekali, melalui bermain, responden 2 menyatakan bahawa perkembangan fizikal, perkembangan psikomotor, perkembangan sosio-emosi dan perkembangan kognitif dapat dipupuk. Jadi, melalui proses bermain, pelajar-pelajar mendapat pengalaman langsung yang pastinya akan memberikan kesan pembelajaran yang bermakna. Untuk kesimpulan, secara kesimpulannya, di sini dapat disimpulkan bahawa kemahiran berkomunikasi merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan harian seseorang. Melalui kemahiran berkomunikasi ini, dapat membantu individu untuk menyampaikan maklumat dan kehendak yang ingin disampaikan kepada individu yang lain dengan sempurna. Jadi, melalui temu buah yang dijalankan dalam kajian ini, mendapati bahawa terdapat pelbagai teknik dan kaedah yang berbeza yang digunakan oleh guru bahasa Melayu dalam proses pengajaran dan pembelajaran harian mereka. Oleh itu, melalui teknik dan kaedah yang digunakan oleh mereka telah mendatangkan kejayaan dalam berkomunikasi bersama pelajar dengan baik sehingga mewujudkan suasana pembelajaran yang produktif, serta mencetuskan kejayaan kepada para pelajar untuk meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dalam kehidupan harian mereka. Sekian, terima kasih. Di sini sahaja untuk pembentangan kumpulan kami. Terima kasih.